Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini kita nak belajar subtopik 9.3 iaitu sifat sisi 4 dan sudut pedalaman serta sudut peluaran sisi 4. Okey, kita nak kenali dahulu jenis-jenis sisi 4. Okey, yang pertama kita ada segi 4 tepat. Okey, ciri-cirinya adalah pasangan sisi yang bertentangan adalah sama panjang dan selari. Okey, sisi kiri dan sisi kanan adalah sama panjang dan selari, manakala sisi atas dan sisi bawah adalah sama panjang dan selari. Yang kedua, semua sudut pedalaman bernilai 90 darjah. Bermaksud, semua sudut pada bucu ini bernilai 90 darjah. Yang ketiga, ada dua paksi simetri. Kita boleh lipat di sini dan juga di sini. Kemudian pepenjuru adalah sama panjang dan membahagi dua sama antara satu sama lain. Pepenjuru adalah garisan yang menyambung bucu dan bucu bertentangan. Jadi ini adalah pepenjuru, di sini pun adalah pepenjuru. Jadi pepenjuru ini adalah sama panjang dan dia membahagi dua antara satu sama lain. Okey. Yang kedua, kita ada segi 4 sama. Ciri-cirinya adalah semua sisi adalah sama panjang. Kesemua sisi adalah sama panjang. Pasangan sisi yang bertentangan adalah selari. Sisi kiri dan sisi kanan adalah selari, manakala sisi atas dan sisi bawah adalah selari. Semua sudut pedalaman ialah 90 darjah. Semua sudut pada bucu ini bernilai 90 darjah. Ada 4 paksi simetri. 1, 2, 3 dan 4. Pepenjuru adalah sama panjang dan membahagi dua sama serenjang antara satu sama lain. Pepenjuru adalah sama panjang. Ini adalah pepenjuru. Kedua pepenjuru ini dia akan membahagi dua sama serenjang antara satu sama lain. Maksudnya ialah dia akan menghasilkan sudut 90 darjah di sini. Dia akan menghasilkan sudut 90 darjah di sini. Itu maksud dia. Okey. Seterusnya yang ketiga, segi 4 selari. Ini adalah segi 4 selari. Pasangan sisi yang bertentangan adalah sama panjang dan selari. Sisi kiri dan sisi kanan adalah sama panjang dan selari, manakala sisi atas dan sisi bawah adalah sama panjang dan selari. Jadi kalau awak perhatikan segi 4 selari ini adalah segi 4 tepat yang disengitkan. Segi 4 selari ini adalah segi 4 tepat yang disengitkan. Ciri berikutnya adalah sudut bertentangan adalah sama. Sudut bertentangan ini adalah sama besar. Sudut bertentangan ini adalah sama besar. Yang berikutnya adalah tiada paksi simetri. Maksudnya segi 4 selari ini kita tak boleh lipat kepada dua bahagian yang sama besar. Pepenjuru membahagi dua sama antara satu sama lain. Pepenjuru ini adalah pepenjuru, dia akan membahagi dua sama antara satu sama lain. Kemudian rhombus. Cirinya adalah semua sisi adalah sama panjang. Semua sisi rhombus ni adalah sama panjang. Jadi rhombus ni adalah segi 4 sama yang disengitkan. Pasangan sisi yang bertentangan adalah selari. Sisi ini dan sisi ini dia bertentangan, dia selari. Sisi ini dan sisi ini adalah selari. Sudut yang bertentangan adalah sama besar. Sudut yang bertentangan adalah sama besar. Ada dua paksi simetri. 1, 2. Pepenjuru membahagi dua sama serenjang antara satu sama lain. Ini adalah pepenjuru, dia akan membahagi dua sama serenjang antara satu sama lain, bermaksud sudut yang terbentuk antara dua pepenjuru ini bernilai 90 darjah. Seterusnya adalah trapezium. Ini adalah bentuk trapezium. Hanya satu pasangan sisi bertentangan yang selari. Hanya satu saja pasangan sisi yang bertentangan adalah selari. Yang ini tak selari. Tiada paksi simetri. Maksudnya kita tak boleh lipat trapezium ini. Yang terakhir adalah lelayang. Ini adalah bentuk lelayang. Cirinya adalah dua pasang sisi bersebelahan adalah sama panjang. Sisi bersebelahan tu ini. Ini adalah sisi yang bersebelahan. Dia adalah sama panjang. Ini pun adalah sisi bersebelahan. Dia adalah sama
panjang ya. Mempunyai sepasang sudut bertentangan yang sama. Okey, dalam lelayang ni dia hanya ada dua sudut yang sama besar. Okey. Sudut ini saja sama besar. Atas dengan bawah ni dia tak sama besar ya. Okey. Kemudian ya, dia hanya ada satu paksi simetri. Ini adalah paksi simetri. Kita boleh lipat kepada dua bahagian yang sama besar. Perpenjuru membahagi dua sama serenjang antara satu sama lain. Okey, ini adalah perpenjuru yang pertama, ini adalah perpenjuru yang kedua. Jadi, kedua-dua perpenjuru ini dia akan membahagi dua sama serenjang antara satu sama lain, bermaksud dia akan membentuk sudut 90 darjah. Perpenjuru yang lebih panjang, dia akan membahagi dua sama sudut pada bucunya. Okey, kita ada dua perpenjuru, satu, dua kan. Jadi, ini adalah perpenjuru yang lebih panjang. Okey, perpenjuru yang lebih panjang ni dia akan membahagi dua sama sudut pada bucunya. Maksudnya bucu di sini saiznya sama dengan di sini. Okey, begitu juga bucu di atas ni. Okey, bucu di atas ni C, katakan C, dia sama dengan di sini sebelah dia C. Okey, itu maksud dia. Okey, jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 130. Okey, kita nak lihat contoh soalan. Cari nilai X dan nilai Y. Okey, macam mana kita nak cari nilai X? Okey, nilai X paling mudah. Kita gunakan konsep garis lurus kan? Di mana awak dah ingat sudut pada satu garis lurus bernilai 180 darjah. Bermaksud X tambah 100 darjah bersamaan dengan 180 darjah. Jadi kita dapatlah nilai X sama dengan 80 darjah. Okey. Jadi macam mana nak cari nilai Y? Okey. Untuk cari nilai Y, kita dapat ini adalah bentuk segi empat. Jadi awak perlu ingat jumlah sudut pedalaman segi empat bernilai 360 darjah. Semua segi empat, tak kisahlah segi empat apa. Jumlah sudut dalam segi empat dia bernilai 360 darjah. Okey. Manakala jumlah sudut dalam segi tiga bernilai 180 darjah. Okey, katalah awak tak ingat berapa jumlah sudut dalam segi empat. Okey, awak buat macam ni. Okey, dalam segi empat ni, dia ada dua segitiga kan? Okey, jumlah sudut dalam segitiga awak dah ingat nilai dia 180 darjah. Jadi, di sini pun nilai dia 180 darjah. Maka, kita jumlahkan, kita akan dapat jumlah sudut bagi segi empat adalah 360 darjah. Itu cara macam mana nak ingat. Okey, jadi kita tambahkan semua sudut yang ada dalam segi empat ini adalah sama dengan 360 darjah. Jadi kita selesaikan macam biasa, kita selesaikan sebelah kiri dahulu. Okey, kita dapat 277 darjah. Kita pindahkan ke sebelah kanan, dia jadi tolak. Maka dapatlah nilai Y nilai Y bukan nilai X, saya tersilap tulis ni. Jadi nilai Y adalah 83 darjah Sepatut nilai Y saya tersilap tulis nilai X. Okey. Baik, kita lihat contoh B Macam mana kita nak cari nilai X dan juga nilai Y. Okey. Jadi kita tahu PQRS ni adalah segi empat selari. Jadi kita dah belajar sudut bertentangan dalam segi empat selari adalah sama. Okey, maksudnya sudut ini adalah sama, ini adalah sudut bertentangan. Jadi nilai X adalah 42 darjah sebab dia adalah segi empat selari, sudut bertentangan dia sama besar. Okey, 42 darjah. Kemudian nak cari nilai Y, okey, mudah saja kan, sebab ini adalah garis lurus. Jadi kita gunakan konsep garis lurus bernilai 180 darjah kan. Jadi Y tambah 42 bersamaan dengan 180 darjah. Maka nilai Y adalah 138 darjah. Faham ya? Okay, jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 131. Okay, kita teruskan contoh berikutnya. PQRU adalah segi empat sama dan QRSV ialah sebuah segi empat selari. PVR ialah garis lurus. Okay, cari apakah dia nilai X dan juga nilai Y. Okay, macam mana kita nak buat? Okay, mula-mula kita keluarkan dulu segi empat PQRU. Okay, soalan cakap PQRU ni adalah segi empat sama kan? Jadi kita labelkan macam ni. Okay, dan kita tahu kalau segi empat sama, sudut pada bucu dia berapa? 90 kan? Okay, sudut pada bucu dia 90. Okay, PVR adalah garis lurus, adalah perpenjuru dia.
Jadi oleh kerana segi 4 sama, maka perpenjuru ini dia akan menghasilkan sudut yang sama besar kan? Dia akan membahagi dua. Dia akan membahagi dua segi 4 sama ini. Jadi macam mana kita nak cari, nak dapatkan sudut yang separuh ini adalah 90, kita bahagilah 2. Kita dapat 45 darjah. Okey, sini pun 45 darjah. Dia sama besar. Okey. Maka, okey, seterusnya soalan cakap apa? QRSV ialah sebuah segi 4 selari. QRSV adalah sebuah segi 4 selari, jadi kita boleh labelkan dia selari macam ni. Okey, dia selari. Okey, kemudian kita tahu tadi sudut QRV bernilai 45 darjah. QRV bernilai 45 darjah. Okey, kemudian awak nampak tak bentuk Z? Bentuk Z ni. Okey, bentuk Z kan? Jadi saya keluarkan dekat sini supaya senang lebih nampak bentuk Z. Okey, kalau bentuk Z kita dah belajar, kalau dia selari, sudut di sini sama dengan sudut di sini kan? Kita dah belajar kan? Maka nilai X adalah sama dengan 45 darjah. Okey. Seterusnya, macam mana kita nak cari nilai Y? Okey, ini 45. Baik. Kita keluarkan segitiga ini. Segitiga VSR. Okey, VSR kita keluarkan. Sudut di sini 45 darjah, sudut di sini 72 darjah, tapi sudut di sini tak tahu. Kita boleh cari. Kita gunakan konsep segitiga kan, di mana jumlah sudut di dalam segitiga adalah 180 darjah. Maka kita tambahkan sudut-sudut dalam segitiga ini, iaitu sudut ini tak tahu, jadi kita boleh labelkan sebagai sudut VRS. Sudut ni tak tahu, kita labelkan sebagai sudut VRS. Tambah 45 tambah 72 sama dengan 180 darjah. Jadi kita selesaikan macam biasa untuk dapatkan sudut VRS bernilai 63 darjah. Jadi di sini bernilai 63 darjah. Okey, 63 darjah. Jadi macam mana nak cari nilai Y? Cuba awak perhatikan, nampak tak bentuk Z lagi ni? Ni bentuk Z ni kan? Jadi saya keluarkan ni bentuk Z. Maka oleh kerana RS selari dengan QV, bermaksud sudut di sini sama dengan sudut di sini kan. Jadi di sini nilai dia 63 darjah. Okay, untuk cari nilai Y, kita guna konsep garis lurus, di mana sudut pada satu garis lurus bernilai 180 darjah. Jadi nak dapatkan nilai Y, 180 tolak 63, kita dapatlah 117 darjah. Faham Okey, jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 132 sehingga 134. Okey, itu saja video saya. Sekian, terima kasih.